Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita akan sambung bab kereaktifan logam. Tapi kita akan sambung subtopik seterusnya 4.2 iaitu siri kereaktifan logam. Okey, sedikit ulangan. Minggu lepas kita dah belajar apa itu kepelbagaian mineral. Kenapa penting untuk kita tahu kepelbagaian mineral ni? Okay. Sebab mineral dalam kerak bumi ni banyaknya mengandungi logam-logam yang berharga. Logam-logam inilah yang diekstrak daripada biji. Biji adalah dalam bentuk sebatian. Contoh macam bauksit dan hematit dan kalsiterit. Contohnya daripada hematit ni adalah awak punya biji besi. So, dia adalah gabungan antara ferrum dan oksigen, iaitu besi dan oksigen. Okey, bila awak perlukan ferrum ataupun besi, awak kena ekstrak daripada biji dia. Okey, perlukan daripada biji besi ataupun hematit. Okey, sekiranya awak perlukan timah ataupun sternum, awak perlu ekstrak daripada bijinya iaitu kalsiterit. Sekiranya awak perlukan aluminium, awak perlu ekstrak daripada bijinya iaitu bauksit. Sekiranya awak perlukan plumbum, awak perlu ekstrak daripada galena iaitu biji plumbum, iaitu gabungan antara plumbum dengan sulfur. Okey, maksudnya awak ambil plumbum ni je, sulfur ni awak tak nak. So, hari ni kita akan tengok macam mana logam-logam yang telah diekstrak tadi disusun dalam satu siri. Kenapa kita perlu susun logam ni? Kita akan tengoklah. Dia akan bersambung pada subtopik seterusnya. Okey, 4.2 siri kereaktifan logam. Banding dan bezakan tidak balas logam dengan oksigen dalam udara seperti yang ditunjukkan dalam gambar foto 4.5. Okey, awak boleh tengok bila magnesium terbakar di dalam udara, maksudnya bila dia bertindak balas dengan oksigen, ini akan terjadi. Magnesium terbakar dengan sangat pantas dengan nyalaan putih yang terang. Awak nampak dia punya api itu adalah warna putih. Maksudnya adalah tindak balas yang reaktif. Tindak balas yang cepat. Besi bila bertindak balas dengan oksigen, dia ambil masa yang lama. Besi apabila terdedah kepada udara akan berlaku pengaratan. Ini adalah tindak balas yang lambat. Adakah kecergasan tindak balas logam yang berlainan seperti magnesium dan besi dengan oksigen sama atau berbeza? Dalam tindak balas yang cergas antara logam yang lebih reaktif seperti magnesium dengan oksigen, nyalaan yang terang dapat diperhatikan. Dalam tindak balas yang kurang cergas antara logam yang kurang reaktif seperti besi dengan oksigen, hanya baraan atau perubahan warna yang berlaku secara perlahan-lahan dapat diperhatikan. Maksudnya dia berkerat sedikit demi sedikit. Membina siri kereaktifan logam. Logam yang berlainan mempunyai kereaktifan yang berbeza terhadap oksigen. Logam yang lebih reaktif terhadap oksigen bertindak balas dengan lebih cergas dengan oksigen. Ini siri yang sama seperti yang awak tengok di awal bab tadi. Sama je, cuma anak panah dia dari kiri ke kanan. Kalau tadi daripada bawah ke atas, yang ini daripada kiri ke kanan. Tapi dia adalah siri yang sama. Awak boleh tengok kereaktifan logam terhadap oksigen semakin bertambah mengikut arah ni lah. Maksudnya K kalium adalah yang paling reaktif dengan oksigen. Aurum ataupun emas adalah yang paling kurang reaktif terhadap oksigen. Siri kereaktifan logam merupakan satu senarai logam yang disusun berdasarkan kereaktifannya terhadap oksigen. Macam mana saintis menentukan susunan ni? Mari jalankan aktiviti 4.3 untuk membanding dan membezakan kereaktifan beberapa logam yang berlainan terhadap oksigen. Aktiviti ni adalah untuk melihat kereaktifan beberapa logam terhadap oksigen. Tujuan dia untuk mengkaji tindak balas pemanasan logam seperti magnesium, aluminium, zinc, ferrum dan plumbum dengan oksigen. Maksudnya awak akan panaskan besi ni dan biarkan dia bertindak balas dengan oksigen lah. Bahan yang diperlukan ialah hablokalium manganat 7,
Hablo kalium manganat 7 ataupun dalam bentuk kristal lah. Hablo yang maksudnya kristal. Serbuk magnesium, aluminium, zinc, ferrum, plumbum dan wool kaca. Selain itu diperlukan radas, tabung gigih, kaki retak dengan pengapit, piring, porselin, spatula dan penunung bangsa. Okey, cara dia ialah dengan memasukkan satu spatula hablo kalium manganat 7 ke dalam sebuah tabung gigih yang kering. Okey, maksudnya awak akan tegakkan tabung gigih tu. Kemudian awak akan masukkan hablo kalium manganat. Lepas awak letakkan hablo kalium manganat ni, awak akan letakkan wool kaca. Wool kaca ni fungsinya adalah untuk memastikan dua ni akan tidak bercampur. Okey, hablo kalium manganat dan serbuk logam boleh meletup sekiranya tercampur semasa pemanasan. Sebab itu diperlukan wool kaca ni untuk memastikan dia orang tidak akan tercampur. Okey. Kemudian lepas dah masukkan wool kaca, kita akan boleh menegakkan, kita akan biar dia melintang macam ni. Kemudian letakkan pada kaki retot. Dia dah melintang, baru kita akan masukkan satu spatula serbuk magnesium, letak di atas piring porselin yang kecil ni. Kemudian dia akan masukkan di dalam tabung gigih ni. Okay, yang keempat, dia akan panaskan serbuk magnesium dengan kuat. Maksudnya dengan api yang kuat lah. Kemudian lepas dah panaskan serbuk magnesium, baru dia akan panaskan hablo kalium manganat 7. So, apa fungsi kalium manganat 7 ni? Okay, seperti awak tahu, ini adalah tindak balas logam dengan oksigen kan. So, ini adalah fungsi dia untuk menghasilkan oksigen. So, bila awak panaskan kalium manganat ni, oksigen akan terhasil untuk bertindak balas dengan logam ni. Okay, nombor 5. Perhatikan kecergasan tidak balas yang berlaku. Catatkan pemerhatian anda dalam jadual. Rakamkan video. Okay, tak adalah sebab kita tak buat. Kemudian ulang langkah 1 hingga 6 dengan menggunakan serbuk logam yang disenaraikan. Okey, kemudian awak dikehendaki untuk tandalah sama ada tindak balas dengan oksigen ni berlaku atau tidak. Dan tandakan ni jika berlaku, pangkah jika tidak berlaku. Okey, ni cikgu bagi jawapannya lah. Okey, magnesium bila terbakar dalam oksigen, dia akan terbakar pantas dengan nyalaan putih yang terang. Maksudnya magnesium telah bertindak balas dengan oksigen, dia akan menghasilkan magnesium oksida. Okey, aluminium pula akan bertindak balas dengan oksigen dengan terbakar dengan sangat pantas dengan nyalaan yang terang. Okay, berbeza. Yang ni amat cepat dan terang. Yang ni cepat dan terang. Okay, sama juga logam yang dihasilkan adalah aluminium tambah oksigen, aluminium oksida. Zinc pula dia akan menyala dengan perlahan. Maksudnya zinc dengan oksigen tidak balas membentuk zinc oksida. Okay, ferrum tidak balas dengan oksigen untuk membentuk ferrum oksida. Okay, logam akan membara dengan terang. Okay, nampaknya urutan dia mula-mula dia menyala dengan amat cepat dan terang. Okay, makin lama makin lambat. Okay, makin kurang terang dia punya nyalaan. Lama-lama dia menjadi membara sahaja. Okay, plumbum logam membara dengan malap. Okey, soalan di bawah ni boleh lengkapkan. Okey, ini adalah persamaan perkataan. Persamaan perkataan tu maksudnya bila tambah ni dengan ni apa jadi, bila tambah ni dengan ni apa jadi. Okey, cikgu dah bagi jawapannya tadi dulu. Okey, berdasarkan keputusan daripada aktiviti ini, lengkapkan urutan yang berikut untuk menunjukkan susunan logam. Maksudnya daripada awak nampak dia punya urutan tu kan, yang mana paling terang, yang mana yang paling malap ataupun yang mana yang berbara sahaja. Itu adalah menunjukkan kereaktifannya terhadap oksigen. So, ini adalah asas kepada pembinaan awak punya siri kereaktifan logam. So, antara 5 ni, yang mana yang paling atas? Okay, cikgu bagi jawapannya. Yang atas ni adalah magnesium yang paling reaktif. Dan yang ni adalah plumbum yang paling kurang reaktif. So, bila awak bandingkan dengan siri kereaktifan tadi, ia adalah dalam susunan yang sama lah. Kemudian, kalau ingat lagi di kelas yang sebelum ni,
Cikgu dah terangkan dalam siri kereaktifan logam juga ada karbon dengan hidrogen. Walaupun karbon dengan hidrogen adalah bukan logam. Okay, sekarang kita akan tengok kat mana kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam. Kedudukan suatu logam dalam siri kereaktifan logam bergantung kepada kecergasan logam apabila bertindak balas dengan oksigen. Okay, kita tengok sebelum ni. Okay, bolehkah kedudukan bukan logam seperti karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam ditentukan mengikut kecergasan karbon dan hidrogen dengan oksigen? Okay, kita tengok aktiviti 4.4 untuk menentukan kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam. Okey, kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam. Tujuan dia, kenapa kita jalankan aktiviti ni? Untuk menentukan kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam iaitu melalui pemanasan yang berikut. Yang pertama, zinc oksida dengan karbon. Yang kedua, aluminium oksida dengan karbon. Lambung oksida dengan karbon. Kalau yang sebelum ni, kita tengok dia gunakan magnesium sahaja, bukan magnesium oksida. Magnesium kemudian bertindak balas dengan oksigen, dia akan membentuk magnesium oksida, aluminium oksida, zinc oksida, ferrum oksida dan lambung oksida. Untuk aktiviti ni pula, kita akan gunakan zinc oksida tu, aluminium oksida dengan karbon. Maksudnya dia dah ada zinc dengan oksigen. Bila kita tambah karbon dalam ni, adakah karbon ni akan menggantikan oksigen ni ataupun tidak? Maksudnya kita akan tengok sama ada karbon ni boleh menyingkirkan oksigen ni daripada zinc oksida. Okay, kita akan tengoklah. Bahan yang diperlukan adalah serbuk karbon, zinc oksida, aluminium oksida dan lambung 2 oksida. Okey, radas yang diperlukan mangkuk pijak, spatula, peluru Bunsen, segitiga tanah liat dan tungku kaki 3. Okey, untuk video boleh tengok, inilah awak boleh imbas halaman ni menggunakan X sains tingkatan 3 kan. Okey, mula-mula satu spatula serbuk karbon dan satu spatula serbuk zinc oksida akan dimasukkan dalam mangkuk pijak yang kering. Okay. Ini mangkuk pijak, mangkuk yang kecil je. Yang masukkan satu spatula karbon, satu spatula serbuk zinc oksida. Okay. Kemudian awak gaulkan dengan sekata. Letakkan atas segitiga tanah liat. Kemudian awak akan panaskan campuran. Perhatikan perubahan pada yang berlaku dalam mangkuk pijak itu. Lakukan pemerhatian. Okay, untuk ni cikgu akan bagi jawapannya lah. So, apabila zinc oksida dengan karbon dipanaskan, apa yang akan jadi? Tindak balas berlaku dengan baraan terang yang merebak ke seluruh campuran. Pepejahan kelabu akan terbentuk. Tindak balas berlaku dengan baraan terang yang merebak ke seluruh campuran dan pepejahan kelabu akan terbentuk. Maksudnya, karbon adalah lebih reaktif daripada zinc kerana dapat menyingkirkan oksigen daripada zinc oksida dengan meninggalkan hasil iaitu logam zinc. Okay, pepejahan kelabu yang terbentuk itu adalah logam zinc ni lah. Maksudnya, oksigen dia dah keluar dengan karbon, yang tertinggal hanyalah zinc. Okay, apabila aluminium oksida dengan karbon dipanaskan bersama, tiada tindak balas dan tiada sebarang perubahan diperhatikan daripada campuran. Karbon kurang reaktif daripada aluminium kerana tidak dapat menyingkirkan oksigen daripada aluminium oksida untuk menghasilkan aluminium. Zinc dengan karbon, karbon lebih reaktif daripada zinc. Kalau aluminium dengan karbon, aluminium lebih reaktif lah. Karbon kurang reaktif. Okey, bila kita bandingkan dengan siri kereaktifan logam, awak boleh nampak susunan karbon dekat sini. Okey, awak boleh nampak karbon berada di atas zinc. Sebab itu dia boleh menyingkirkan oksigen daripada zinc oksida. Maksudnya karbon ni lebih reaktif daripada zinc. Tetapi karbon terletak di bawah aluminium.
Maksudnya bila aluminium oksida dicampur dengan karbon, karbon tidak boleh menyingkirkan oksigen daripada aluminium. Okey, untuk plumbum dua oksida, awak rasa apa yang akan jadi? Kita tengok balik pada siri kereaktifan logam. Di manakah plumbum? Okey, plumbum terletak di bawah karbon, betul? So, karbon boleh menyingkirkan oksigen dari plumbum oksida ataupun tak? Okey, cuba awak fikirkan, cuba cari jawapannya dalam internet dan tuliskan apakah awak punya pemerhatian dan apakah inference yang boleh dibuat ataupun apakah kereaktifan karbon yang awak boleh fahami daripada pemerhatian ni. Buat soalan ni. Okay, lengkapkan persamaan perkataan bagi tindak bala oksida logam dengan karbon sekiranya ada. Sekiranya ada. Kalau tak ada, tak perlu tulis lah. Okay, kemudian susunkan awak punya zinc, aluminium, plumbum dengan karbon. Okay, karbon dekat mana antara empat ni? Kereaktifan bertambah. Okay, boleh rujuk pada siri kereaktifan logam lah. Kat mana kedudukan karbon. Okay, nombor 4. Berikan satu aplikasi kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam bagi kegunaan perindustrian. Terangkan jawapan anda. Okay, awak dah nampak plumbum dua oksida ni adalah satu sebatian plumbum dengan oksigen. So, bila tambah karbon, awak boleh dapat plumbum sahaja dan awak boleh singkirkan oksigen ni. So, ini boleh digunakan dalam perlombongan ataupun proses pengekstrakan logam daripada bijihnya. Okay, untuk bijih besi, awak boleh guna kaedah ni lah. Yang ni kita akan belajar lebih mendalam dalam subtopik seterusnya. Sebelum ke subtopik seterusnya, kita akan tengok dulu kedudukan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Tadi kita dah tengok kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam. Sekarang kita akan tengok kedudukan hidrogen. Hidrogen pun sama macam karbon, dia bukan logam. Tapi kedudukan dia di tempat yang berbeza lah. Dan cara untuk menentukan pun lain. Kalau tadi kita panaskan dalam mangkuk pijang, yang ni kita boleh tentukan melalui radas ni. Okay, menunjukkan Raja 4.6 menunjukkan susunan radas yang digunakan untuk menentukan kedudukan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Okay, awak tengok di sebelah sini. Di sebelah sini awak ada zinc dengan asid sulfurik cair. Okay, bila awak tambahkan zinc dengan asid sulfurik cair, gas hidrogen akan dibebaskan. Larutan kuprum 2 sulfat ni digunakan sebagai mangkin. Mangkin berfungsi untuk mempercepatkan tindak balas antara zinc dengan asid sulfurik cair. Maka hidrogen dihasilkan dengan lebih cepatlah. Radas di sebelah ni, fungsi dia adalah untuk menghasilkan gas hidrogen yang awak perlukan. Okay, kemudian dia akan lalu melalui tiub U yang mengandungi kalsium klorida kontang. Kalsium klorida kontang ni pula fungsi dia adalah untuk menyerap segala kelembapan daripada gas hidrogen ni. So, gas hidrogen yang terhasil adalah gas hidrogen yang kering. So, oksida logam akan diletakkan di dalam piring porselin dalam tiub pembakaran. Okay, bila awak panaskan bawah ni, kemudian gas hidrogen lalu, okay, dia akan bertindak balas lah. Gas hidrogen dengan oksida logam ni. Okay, pembakaran gas hidrogen berlebihan akan keluar kat tin lah. Okay, sama. Yang ni pun awak boleh imbas dan lihat apa video yang terkandung. Jadual 4.2 pula menunjukkan hasil kajian dalam aktiviti untuk menentukan kedudukan hidrogen dalam siri kereaktifan logam yang dijalankan oleh ahli kimia. Okey, bila hidrogen dicampur dengan aluminium oksida tidak berbara, berwarna putih. Berwarna putih maksudnya tidak berlaku apa-apalah. Aluminium oksida ni memang warna putih dan tidak berbara. Tidak berlaku sebarang tindak balas. Maksudnya hidrogen tidak menurunkan aluminium oksida. Hidrogen dan zinc oksida tidak berbara. Zinc oksida berubah menjadi kuning semasa panas dan putih semasa sejuk. Tapi dia tidak berbara. Hidrogen tidak menurunkan zinc oksida. Okay. Aluminium dengan zinc tidak diturunkan.
Maksudnya hidrogen tidak menarik keluar oksigen lah. Hidrogen dan ferrum 3 oksida. Okay, ferrum 3 oksida terbakar dengan terang. Serbuk perang kemerahan berubah menjadi kelabu berkilat. Okay, serbuk perang kemerahan ni adalah ferrum 3 oksida. Berubah menjadi kelabu berkilat. Maksudnya dia telah bertukar menjadi logam ferrum. Maksudnya oksigen telah dikeluarkan daripada ferrum 3 oksida. Okay, hidrogen telah menurunkan ferrum 3 oksida kepada ferrum. Menurunkan ni maksudnya menyingkirkan oksigen lah daripada ferrum 3 oksida. Okay, apabila hidrogen bertindak balas dengan plumbum 2 oksida, dia akan terbakar dengan terang. Serbuk kuning berubah menjadi kelabu berkilat. Okay, serbuk kuning yang ni plumbum 2 oksida berubah menjadi kelabu berkilat. Okay, kenapa berkilat? Okay, berkilat ni adalah satu ciri daripada logam kan? Dah belajar dalam tingkatan 1. So, maksudnya logam dihasilkan. Logam, plumbum dihasilkan. Hidrogen menurunkan plumbum 2 oksida. Okay, apabila hidrogen dengan kuprum 2 oksida, kuprum 2 oksida terbakar dengan sangat terang. Serbuk hitam berubah menjadi perang. Okay, asalnya kuprum 2 oksida adalah hitam, berubah menjadi perang, iaitu warna kuprum. Okay, ni awak punya kuprum, wayar kuprum kan warna perang. Okay, logam kuprum dihasilkan. Hidrogen menurunkan kuprum 2 oksida kepada kuprum. Okay, kemudian awak boleh jawab soalan di bawah ni. Berdasarkan keputusan diberikan, gariskan jawapan yang betul. Nyatakan logam yang lebih reaktif daripada hidrogen, nyatakan logam yang kurang reaktif daripada hidrogen. Bila awak tengok pada siri kereaktifan logam yang awal ni, okay, awak boleh nampak dia dah letak kedudukan hidrogen dekat sini. Kedudukan hidrogen dekat bawah zinc. Okay, zinc oksida dengan hidrogen tak berlaku apa-apa. Bila aluminium oksida dengan hidrogen pun tak berlaku sebarang tindak balas. Maksudnya dua-dua ni terletak di atas hidrogen. Okay, yang lagi 3 iaitu ferrum 3 oksida, plumbum 2 oksida dengan kuprum 2 oksida. Semuanya berlaku tindak balas. Okay, kat sini ya. Ferrum, plumbum dengan kuprum berlaku tindak balas. So, tiga-tiga ni adalah berada di bawah hidrogen. So, melalui aktiviti yang tadi tu, kita dapat tengok kat mana kedudukan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Kat sini lah di bawah zinc. Kesimpulan kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Dalam aktiviti 4.3 anda telah menyusun logam mengikut kereaktifannya terhadap oksigen. Susunan yang anda telah buat itu adalah sebahagian daripada siri kereaktifan logam. Okay, belum lengkap lagi sebab tak ada karbon dengan hidrogen. Dalam aktiviti 4.4 dan interpretasi data dalam jadual 4.2, anda telah menentukan kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Okay, walaupun siri kereaktifan logam ialah susunan logam mengikut kereaktifannya terhadap oksigen, kedudukan bukan logam seperti karbon dan hidrogen juga ditunjukkan di dalam siri kereaktifan logam. So, susunan yang awak kena ingat ialah, okey, untuk ingat siri kereaktifan logam, awak boleh gunalah awak punya formula masing-masing. Contoh macam yang ni ada kat internet, ataupun awak boleh tengok di buku rujukan, ataupun awak boleh google sendirilah. Contoh kat sini, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya pasangan hidup cukup agama. Awak tambah bawah ni, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya pasangan hidup cukup agama. Okey. Maksudnya, kalau untuk kalium nak natrium, kahwin kalsium, mesti magnesium, ada aluminium, zakat, zinc, fitrah, ferrum, supaya stena, pasangan, plumbum, hidup, hidrogen, cukup, kuprum, agama, argentum, dan aurum. Itu adalah cara nak ingatnya. Awak boleh cari sendiri. Ada banyak
teknik-teknik ataupun akronim lain yang awak boleh guna. Okay, untuk hari ni jangan lupa buat buku teks muka surat 131, 133 dan 134 soalan yang bawah tu. Kemudian lengkapkan juga praktis formatif 4.2 dan hantar kepada cikgu. Selain tu buat latihan yang dalam PDF tu. Okay, itu saja untuk hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.